Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nulisan Mila Samsudin. Hari ini saya ingin berkongsi bahan bacaan saya yang berjudul Daerah Zeni karya Samad Said, sastrawan negara Malaysia yang keempat. Okey, saya rasa ni macam cetakan semula. Okey, dan agak menarik ya bila di dalam daerah Zeni. Lihat ada contingannya, gambar Samad Said, Pak Samad sendiri pada tahun 2009 dia tulis ni. Dan ada tulisan tentang cerita daerah Zeni ini. Okey, saya baca sikit Kenangan biasanya mencuri kekaguman, sementara kekaguman biasanya sangat payah melupakan kenangan. Itulah antara kuasa kenangan dan batin menjadi sesebuah karya seni sangat luar biasa, sangat lain. Daerah Zeni saya kira mempunyai kuasa keajaiban yang ganjil. Ketika menulisnya, saya merasa terapung oleh kenangan yang dirakamkan. Novel ini terasa bukan lagi kisah kenangan, sebaliknya menjadi pengalaman peribadi yang mengejutkan. Seperti saya nyatakan tadi bahawa kenangan boleh mengganggu kita terkadang sehingga begitu lama. Daerah Zeni rasanya mempunyai keajaiban itu. Walaupun punca hanya sebuah daerah, tapi ia mengancam, terkadang mengacau hati nurani kita. Dengan demikian, payah juga bagi kita untuk menerimanya hanya sebagai satu daerah. Memang ia daerah yang ajaib, daerah Zeni. Okey, kalau kita membaca tulisan atau luahan kata oleh Pak Samad yang bertulis tangan tadi, kita mungkin melihat judul ia daerah Zeni sebagai satu tempat, daerah di mana-mana negeri, mungkin di dalam negara kita sendiri, tetapi bila kita membaca sehingga tamat, ia bukan daerah sebenar yang berlatarkan tempat di mana-mana negeri atau negara. Sebaliknya, daerah Zeni merupakan pada pemikiran saya merupakan Zeni ni saya beritahu, Zeni ni sebenarnya adalah nama watak, memiliki seorang ayah yang tua, seorang penulis dan juga seorang adik yang duduk di kursi roda macam tu. Okay, dan Zeni ni pula dia mempunyai bekas suami, yang mana bekas suami dia ada kisah yang tersendiri di antara mereka berdua sehingga kan mereka bercerai. Okay, dan Zeni kemudiannya menjadi menjadi sebab untuk Zeni tidak berkahwin lain, walaupun ada pemuda lain yang cuba menawan hati Zeni ni. Dan kalau nak dikatakan cerita daerah Zeni ini berkisar tentang diri Zeni saja, bila saya dah baca bahawa Zeni sebenarnya nama watak, saya fikir macam ni mungkin daripada POV Zeni sebagai satu watak, mungkin berkisar tentang kisah hidup dia, tentang perasaan dia. Okay, tetapi saya silap. Pak Samad tak memfokuskan sepenuhnya kepada perasaan, pemandangan atau kejadian-kejadian di daerah diri Zeni itu sendiri. Sebaliknya, dia punya fokus bercerakin di sini sana. Okay, dan cerita daerah Zeni ini merupakan cerita di dalam cerita. Yang mana saya geram sebenarnya saya macam tak puas hati dengan penulisan Pak Samad yang ni. Saya tak tahu kenapa Pak Samad tak memecahkan cerita yang iaitu kisah Zeni ni dengan kisah watak-watak lain di sekeliling Zeni ni. Tak ada macam satu border bila dia masuk ke dalam cerita atau manuskrip bapa dia yang sedang dibaca. Dan manuskrip ni menceritakan kisah lain pula.
Okay, ada watak-watak lain pula di dalam manuskrip bapa dia. Okay, dan bukan sahaja Zeni yang membacanya, tetapi watak-watak lain macam watak adik Zeni ni sendiri. Nama adik dia Zedi. Okay, nama bapa dia yang jadi penulis bapa Zeni ni Lazli Meon. Unik nama dia. Selain tu ada watak Ihran, iaitu pemuda yang cuba mengambil hati Zeni. Okay. Dan watak di dalam manuskrip Lazli Meon, iaitu ayah Zeni dan Zedi ni, bernama Hamdar. Hamdar ni pula seorang tua dan pejuang. Dan ada banyak watak sebenarnya di dalam cerita daerah Zeni ni. Kadang-kadang saya macam agak keliru bila terlalu banyak watak, iaitu kita nak ingat watak dan perwatakan, sebab perwatakan diorang pun yang dinaikkan oleh Pak Samad ni semuanya unik-unik dan sangat menarik. Macam watak di dalam manuskrip Lazli Meon tu sendiri yang bernama Hamdar tu sendiri, dia menjadi unik dengan kewujudan watak-watak lain di sekeliling dia, yang mana watak-watak tu pula unik juga, dan setiap satu watak ada kisah dia. Kita tak boleh macam nak fokus. Sebenarnya saya baca cerita ni saya agak hilang fokus. Namanya daerah Zeni, saya pada awalnya nak memfokuskan pada Zeni itu saja, tetapi ada kisah Zedi. Zedi ni ada kisah dia, Ihran ada kisah dia, Hamdar ada kisah dia, Lazli Meon itu sendiri ada kisah dia, dan watak-watak sekeliling mereka juga ada kisah dia. Okay, jadi kita macam agak hilang fokus. Dan macam saya cakap tadi, bila Zeni ni membaca manuskrip ayah dia dan Zedi juga membacanya, Ihran juga membacanya, tak ada macam border atau pecahan yang cerita tu adalah cerita manuskrip, bukan cerita dunia nyata watak-watak daerah Zeni ni. Dia cerita tentang Hamdar. Hamdar ni adalah watak dalam manuskrip. Jadi bila diorang membaca, tiba-tiba je masuk nama Hamdar. Saya macam siapa pula ni? Kenapa tiba-tiba lokasi atau latar tempatnya berubah? Rupa-rupanya watak tu sedang membaca kisah watak di dalam manuskrip. Bahawa penulisan ni ada pelbagai bentuk dan ia sebenarnya satu cabaran sebagai pembaca. Dan bila ia mencabar minda, kita tak berani nak meletakkan buku ini atau DNF buku ini sebab ia adalah penulisan seseluruh negara, dan kita tahu bahawa ada isu atau ada perkara yang kita perlu koreksi daripada cerita ini. Lebih-lebih lagi bila ada nota di hadapan tu mengatakan bahawa ia satu daerah yang ajaib. Jadi kita perlu diteroka sehingga ke titik akhir. Tetapi bila sampai titik akhir, kita jangan, sebelum sampai ke titik akhir, kita jangan terlalu teruja untuk meletakkan format yang sama dengan cerita-cerita lain, iaitu bila cerita ada konflik, ada peleraian, dan peleraian tu biasanya selepas cerita berakhir pun dia terlerai kan, tapi tak. Untuk cerita jenis macam ni sebenarnya tak ada ending. Dia hanya cerita kisah watak dan kehidupan watak yang mana kita perlu belajar daripada kehidupan mereka tanpa kita mengharapkan pengakhiran kisah mereka. Macam tu. Dan itulah yang berlaku ketika saya membaca Daerah Zeni. Saya perlu menerima dengan hati terbuka bahawa cerita ini tiada ending. Okey, itu saja perkongsian saya untuk Daerah Zeni hasil karya A. Samad Said. Okey, sekian, semoga jumpa lagi di perkongsian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.